dengan tajuk terbaru lab 3 berkenaan dengan rock strength point load test. Okey. So untuk point load test ni, okey. So objektif utama kita buat point load test ni adalah untuk menentukan rock strength. When certain load implied on the rock, students should be able to conduct experiment, understand the theory and recognize the rock strength on different types of rock in Malaysia. Okay, so testing ni kalau kita belum masuk lagi dalam chapter 7 berkenaan dengan laboratory testing. Tapi untuk lab ni sebenarnya dia adalah sebahagian ataupun salah satu test yang kita akan belajar dalam chapter 7 nanti, laboratory testing. Okay, so test kita adalah point load test. Point load test ni adalah kita panggil indirect test ataupun indirect test. So nanti kita akan belajar test dia ada dua. Satu strength test, satu index test. So salah satu index test adalah point load test. Okay, now kalau kita tengok dekat sini, learning outcome kita at the end of this topic, okay, student be able to determine rock strength on different rock types of rock formation lah. Sebenarnya bukanlah dekat Malaysia. So some parts of Malaysia lah, bukan Malaysia. Sebab kalau Malaysia semua lokasi dekat negeri-negeri ni kita ambil. So ni hanya sampel ni, data yang saya akan bagi kejap lagi adalah data daripada Terengganu. Okay, ni real data dekat site. Okay, so yang seterusnya, to evaluate the physical properties of rock for civil engineering application. So sebenarnya learning outcome yang ABC ni sebenarnya kita belajar dekat lab, tapi disebabkan kita tak dapat buat, so kita secara teori je lah. Okay, so asasnya untuk menentukan atau mengira point load test ni ataupun point load index strength ni, okay, kita menggunakan rumus IS. Okay, IS P over D. Okay, so rumus ataupun simbol bagi point load test adalah IS. Okay, index strength lah. P adalah dia panggil conical load ataupun single point load, dan D adalah diameter of sample. Okay, so diameter of sample ni sebenarnya merujuk kepada ni, core diameter sample lah. Tapi kita akan ada correction factor. So nanti awak akan kira correction factor bagi core diameter sample. Alright, so test ni biasanya sampel, katalah sampel ni bentuk macam ni lah. Okay, silinder. Kita akan test dia sehingga sampel tu pecah. So bila sampel tu pecah, kita akan dapat maximum applied load P dan core diameter sampel tu. Okay, kita panggil dia D lah. So itu secara asas paling mudah, tapi sebenarnya hakikatnya dia bukan semudah itu. Okay, so kalau kita tengok sini, test consists to compress up to failure a core or a regular block or sample, rock sample by application of point load by a couple of steel conical point. Right, so blah blah blah. Alright, the load require obtain a failure of sample distance between conical point before and after the test is then measured. Okay, so sampel ni secara asasnya kita ada banyak jenis sampel. Ada sampel kita test dalam bentuk dia panggil core sample. Core sample yang mana sampel tu berbentuk silinder lah silinder sampel, diameter dia standardnya 50 mm dan tinggi dia 100 mm ataupun kita panggil dia ratio 1/2. Okay, ratio 1/2 lah. Tapi itu biasa dekat site. Kita menggunakan data atau sampel daripada borehole data. Tapi dekat site biasanya untuk kerja yang mudah kita guna irregular lump sample. Irregular lump sample ni kita boleh kata dia dalam bentuk batu yang bersudut. Okay, sebab kalau kita pergi dekat site, mana sempat kita nak core. Okay, dan bila kita core sampel tu dia melibatkan kos yang besar. Jadi untuk menjimatkan kos, biasanya kita collect ya batu-batu dekat site ni. Ya, kita collect sampel ni dekat site, kemudian kita test. Tapi sebelum kita test tu, kita kena ukur dulu size dia untuk fulfill requirement sama ada sampel tu boleh diuji ataupun tidak. Okey, kalau boleh diuji baru kita proceed untuk next step. Kalau tak boleh kita kena ignore sampel tu. Okey. Alright, so sampel tu pula kalau kita tengok sini, ni. Okay, the distance between the point must be between 30 and 85 mm and the shape ratio is indicated in figure 1. Okay, dalam erti kata yang lain, sampel tu dia punya tebal
okey, ataupun saya ambil contohlah, okey, saya punya external hard disk ni, contoh ni sampel dia berbentuk blok ni. Okey, ketebalan sampel ni, okey, should be dia tidak boleh kurang daripada 30 mm tebal dia, ataupun tidak boleh terlalu tebal melebihi 85 mm. So dia dalam range tu. Kalau sampel tu dalam range tu, then barulah sampel tu kita boleh proceed untuk test. Okay, alright, itu maksudnya. Okay, so seterusnya kita masuk equipment and material. Okay, so untuk equipment and material ni, yang pertama kita guna digital or manual rod strength index separators. Point load test lah, kejap lagi saya tunjuk gambar dia. Kemudian irregular pieces rod sample. Okay, tu adalah sampel yang bersudut lah. Okay, kemudian clear safety googles. Okay, untuk point load test ni, bila kita test sampel tu, kadang-kadang dia pecah dan meletup. Okay, batu tu dia tercampak atau terpelanting. Okay, dengan kapasiti yang laju lah. Okay, so that's why kita kena google lah. Kalau tak nanti kena mata cedera dan sebagainya. Alright, so okay, prosedur untuk menentukan sampel yang kita nak test tu fulfill atau tidak requirement yang diperlukan. Okey, yang pertama kita tengok dekat sini. D ni apa? Okey, D ni adalah distance of the contact conical point. Okey, dalam erti kata yang lain, okey, kita assume ini sampel berbentuk blok. Okey, conical point daripada atas ke bawah. Okey, so atas ke bawah So ini adalah tebal sampel. So D tu kita boleh kata distance antara dua conical contact lah, atas dan bawah. Okey, so dalam arti kata lain tebal sampel lah. Ni. Okey, so tebal sampel tu dia mesti antara lebih daripada 15 dan kurang daripada 85. Kat sini 15 betul tak? Kalau requirement sini dia tulis 30. Jadi saya nak awak tukar dekat sini 15 ni jadi 30. Sebab kalau 15 terlalu nipis, should be 30 lah, tebal sikit. Ni awak betulkan, ni ada pembetulan kat sini. Okey, so kemudian syarat yang seterusnya adalah D over W. W ni apa? Average width ataupun dia punya purata kelebaran. Okey, kalau sampel yang saya pegang ni, lebar bawah dengan lebar atas ni dia sama. Kan? Kalau bawah ni panjang dia 6 cm, atas pun 6 cm. Jadi should be 6 tambah 6 bahagi 2, so kita dapat 6 jugalah kan. Tapi kalau sampel dekat side, biasanya sampel bawah ni dia tapak dia besar, atas tu dia kecil sikit. Jadi yang lebar W1 yang atas, yang bawah ni W2, W1 tambah W2 bahagi 2, barulah kita dapat average width dia. Okay? So ini nisbah dia, ketebalan dia bahagi dengan W, so should be in between 0.3 and 1. Kalau less than 0.3 ataupun over 1.0, okay, kita kena ignore sampel tu. Right? Meaning that dia sama ada dia terlalu tebal ataupun terlalu nipis. Okay, seterusnya kita tengok syarat yang ketiga. Okay, sampel tu mestilah lebih kecil ataupun separuh daripada depth kecil daripada L. Okay, L ni dia bukanlah length, tapi L adalah distance between the contact conical point and the nearest free end. Okay, maksudnya katalah sampel ni kita shoot di tengah-tengah, daripada tengah-tengah ni ke tepi yang paling dekat, sisi yang paling dekat, itulah jarak L dia. Okay, saya tunjuk gambar dia. Okay, mana gambar dia? Okay, ini. Alright, so ini gambar dia. Okay, ini D. D adalah sebenarnya diameter sampel. Okay, dan L adalah daripada titik kita shoot dia dengan point load test dan sudut yang paling hampir dengan sisi lah. Okay, ini L ya. Okay, so kalau kita perhatikan dekat sini, kita ada beberapa gambar lah. Okay, ini sebenarnya gambar A, ini gambar B. Okay, yang ini gambar C dan ini adalah gambar D. So kita refer pada gambar A dahulu. Okay, mengikut ASTM ataupun ISRM 2007, okay, D ni adalah gambar A ni adalah sampel yang standard kita uji. Okay, dalam erti kata yang lain, kita menggunakan core sampel dan diuji secara melintang. Sampel dia melintang. Okay, jadi ini adalah standard. Jadi ada sesetengah testing dia menggunakan secara axial ataupun secara menegak.
Jadi bila dia shoot menegak, nilai D ni dia menjadi, okey kalau kita tengok ini sepatutnya length lah kan ataupun ketinggian dia, tapi dia menggunakan D. D ni merujuk depth ni So dia kena buat correction factor supaya dia menjadi DE. Okey, DE ni sebenarnya merujuk kepada luas permukaan ataupun diameter bagi bulatan yang ini. Ini standard. Jadi dia nak jadikan saiz D ni, ketinggian D ni jadi standard. Faham Okey tak? Boleh faham Okey. So kalau kita perhatikan kat sini, diameter sampel ni dia jadi width, lebar dia lah. So ini syarat yang pertama. So D ni should be in between 0.3 W and W lah. Alright. So ini bagi sampel yang kalau diuji secara axial. Okey, seterusnya kalau kita tengok, sekiranya sampel diuji dalam bentuk blok. Macam contohnya ni lah. Jadi ketebalan sampel ni adalah D. Okey. Tapi kalau kita tengok D ni adalah tinggi dia lah kan. Dia bukan diameter. Jadi disebabkan dia tinggi, dia mesti dibuat correction juga supaya dia menjadi DE. Okay, so correction nanti saya akan tunjuk bagaimana untuk mengira correction dia. Okay, so L dia sama juga, tapi untuk case ni, L dia should be larger than 0.5 D. Okay, so ni awak kena check lah nanti. Okay, kalau dia less than L, okay, accepted. Tapi kalau dia more than L, so dia kena rejected ataupun sampel ni kena trim, dipotong lagi supaya dia kecil sikit. Okay, so nampak ni equivalent core lah. Right? So seterusnya, okay, ini kalau kita dekat lab, kita cut dia guna sewing machine lah. Bukan sewing machine pula. Sewing machine ni mesin jahit dia saw machine tu. Pemotong ni. So kita potong dia ikut blok. Tapi kalau dekat site, mana sebab kita nak cut macam ni. Dan kat site biasanya kita collect sahaja sampel berbentuk air gula lam sampel. Okay, dia bentuk macam ni lah. Jadi bila dia air gula lam sampel, of course lah size dia tu, bentuk dia tu kita tak dapat control. Yang mana dia punya width atas ni, the width 1 dan width 2 biasanya tak sama. Okay, that's why kita perlukan dia punya average width. Okay, W1 tambah W2 bahagi dengan 2. Okay, yang ini tak perlulah sebab dia dah sama kan. So ini tak perlu. So ini kita perlu dapatkan average dia. Okay, so sama juga. Nilai L ni must be larger than 0.5 D. So, dan ini dia punya requirement kedua adalah 0.3 W less than D and must be less than W. So ini dia punya syarat dia. So sama juga kita kena buat correction factor supaya nilai D ni, ketebalan sampel ni sama dengan diameter DE ataupun sama dengan D yang asal. Okay, so itu adalah kita panggil dia sampel yang kita akan guna lah. Cuma untuk lab kita ni, kita akan guna sampel air gula lam sampel. Alright. So, alright. Kemudian, okay, ini settle Okay, seterusnya kita pergi pada result and analysis. Okay, sebelum tu ada soalan tak? Ada soalan tak untuk ni? Ada soalan tak? Untuk sampel ni? Okay, 1 minit. Ada soalan tak? Okay, ada soalan? Tak ada? Tak ada soalan? Kalau tak nak cakap, type pun tak apa. Tak ada Oh, semua senyap ni, khusyuk ke apa ni? Belum ada soalan lagi. Okay. So, okay, tak apa. Mungkin awak tak berapa nampak sangat. Okay, tak apa, kita proceed. Okay, tak ada. Okay, alright. So, kita proceed. Okay, bagaimana kita nak mengira? Okay, so kita masuk dalam calculation dia. Okay. Okay, so kita masuk calculation dia. Okay, untuk mengira point load strength index ni, ISMPA, kita menggunakan simbol IS. IS ni merujuk kepada sampel yang nombor A tadi, yang huruf A tadi. Maksudnya dia berbentuk silinder dan dia masih lagi belum dibuat correction. Okay, so correction tu should be size dia mesti 50 mm. Kenapa 50 mm? Sebab 50 mm tu adalah core size standard. Alright.
So untuk kejap lagi saya akan tunjuk secara detail. Okey, untuk mengira IS, rumus dia simple sahaja. IS sama dengan P darab dengan 1000 bahagi dengan DE kuasa 2. Okey, P ni apa? P adalah kita panggil dia load at the failure condition lah. Okey, maximum load sehingga sampel terpecah. Okey, unit dia adalah kilonewton. Dan DE, okey, DE kuasa 2 ni sebenarnya dia DE sahajalah. DE adalah equivalent diameter of core expressed in mm. Okey guys, DE ni sebenarnya dia adalah huruf kecil, bukan huruf besar. Dia huruf kecil, bukan huruf besar. So, nanti awak kena buat pembetulan. Kejap lagi saya akan bagi lab sheet ni dekat awak, Newton. So, kilonewton darab dengan 1000 dia jadilah 1000 Newton lah. Okay, 1 kilonewton sama dengan 1000 Newton. Alright. So, dia kuasa 2. Okay guys. So, DE ni lah nanti awak kena kira. Okay, bagaimana nak kena kira? Kita tengok rumus ni yang bawah ni. Okay. Bagi rumus DE kuasa 2 ni, biasanya dia ada 2. Okey, ada 2. Kenapa dia ada 2? Okey, sekejap sekejap, saya tunjuk kenapa dia ada 2. Okey, saya akan tunjuk. Okey guys, nampak tak STM ni? Seorang tolong jawab. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Oh, okey, good. Nampak, terkejut saya. Okey. Okey guys. Tengok sini Okey, part sini. Calculation. Okey, ini kita ikut standard. Itu tadi dalam lab sheet. Sebenarnya lab sheet tu dia tak berapa tepat. Kita ikut STM standard lah. Untuk calculate uncorrected point load strength index, kita guna rumus ni. Okey, IS sama dengan P over DE kuasa 2. Yang mana P adalah failure load dan DE adalah equivalent core diameter lah. Alright, so macam saya beritahu tadi. Cuma kalau kita guna core sample, okey, berbentuk silinder. Okey, kalau kita guna silinder barulah kita guna rumus yang atas ni. Tapi sampel kita sama ada axial test ataupun block test ataupun lump test. Lump test regular lump sample lah So kita kena guna DE kuasa 2 sama dengan 4A bahagi dengan pi. A ni apa? A adalah W darab dengan D. Yang mana D adalah dia punya depth through a platen contact point. Alright. So, okay. Kita guna yang dua ni saja. Yang ini dia lain cerita. Okay, ni lain cerita. So, saya tak nak sentuh. Kita hanya guna block regular lump sample. Kita guna rumus yang ni Okay. So, ni dah beritahu. A sama dengan average. W average darab dengan D. Okay guys. Untuk dapatkan point load strength index, kita guna rumus ni. Tapi bila kita ada correction factor, okay, so nampak ni IS darab dengan F. Okay. Correction factor yang mana diameter correction factor should be performed if the sample diameter is not close to 50 mm. Okay guys, kat sini ramai student confused. Katalah sampel ni dia punya tebal dia 50 mm. Okey, ini katalah sampel ni irregular lump sample dan tebal dia 50 mm. Perlu tak kita buat correction factor? Seorang jawab atau tak berani nak jawab atau jawab saja. Awak tak berani, awak tulis kat bawah tu. Awak tulis. Perlu tak kita buat correction factor kalau sampel ni dia tebal dia 50 mm? Perlu tak? Saya tak dengar awak cakap tadi. Okey, tak. Perlu ke tak? Okey, good. Okey. So jawapan dia mahu. Okey. Okey, jawapan dia
ini irregular lump sample. Okey. Dalam erti kata lain, dia sampel yang mempunyai struktur yang bersudut. So, walaupun sampel dia tebal dia 50 mm, so cuba guys tengok balik. Sample diameter is not close to 50 mm. Sample diameter. Ini thickness ke diameter? Ini thickness silinder dan kita shoot secara melintang. Tapi ini irregular lump sample dan dia punya tebal 50 mm. So jawapan dia, kita perlu buat correction factor. Okay, kita perlu buat. Okay, therefore DE yang kita dapat ni tadi, okay, bahagi 50, punca kuasa 0.45. Okay guys, dekat sini pelajar selalu terlupa atau terlepas pandang. Tengok rumus F ni. Rumus F ni sama dengan DE bahagi dengan 50 kuasa punca kuasa 0.45. Okey, DE ni ada tak kuasa 2? Tak ada. So ini ada tak kuasa 2? Ada. Jadi untuk dapatkan DE ni 4A bahagi dengan 4 ni awak kena puncakan kuasa 2. Barulah awak dapat nilai DE. Okey, boleh faham? Okey, so saya awak fahamlah. Okey, so bila dah dapat F, masukkan darab dengan IS yang awak dapat ni. So barulah awak dapat unit axial pula. Apa ni? Point load test index pada standard size 50 mm. Okey, sebab ini tak standard. Jadi kita kena buat correction factor, barulah dia jadi standard bagi figure yang dia untuk sama dengan core sample yang bersaiz 50 mm. Okey. So untuk tentukan sampai sini sampai sini untuk tentukan point load test habis. Okey. So now kita masuk bagaimanakah. Okey, wait. Oh, kita ada point lagi ni bawah ni. Okey, to calculate the average point load index IS50 for a type of rock, at least 10 point load tests are required. From this test, reject the highest and the lowest strength value and average of others. Okey guys, saya nak tanya awak. Batu yang kita ambil dekat site ni, adakah dia natural material ataupun man-made material? Okey. Of course dia adalah natural material. Okey. So, kalau man-made material, contohnya simen, kita bancuh dia dengan nisbah 1, 2, 3. Contohnya 1 simen, 2 pasir, 3 air. Jadi cair lah kan. Banyak air, 3. So, contoh. Okey. So, walaupun 10 sampel, kita menggunakan ratio yang sama, bila kita buat test, agak-agak awak strength dia sama ke tidak? Strength dia akan sama. Sebab kita dah kontrol daripada awal, dia punya ratio material. Okay. So, back to natural material. Okay. Untuk batu, bilangan quartz, bilangan feldspar, bilangan plagioclase ataupun komposisi kimia ataupun komposisi mineral dalam batu tu, adakah kita kontrol dia? Okey, kita tak kontrol dia. Dia berlaku secara semula jadi. Contohnya katalah satu rock mass ni, okey, bersaiz lebih kurang dalam 20 meter. Okey, kita ambil setiap 5 meter satu sampel. So bila kita test, awak rasa adakah setiap 5 meter ni sampel dia mempunyai strength yang sama? Okey. Kemungkinan besar strength dia tak sama. Sebab dia ada banyak faktor yang mempengaruhi strength batu ni. Okey, seperti mana yang kita dah belajar dalam kelas. Salah satu faktor yang mempengaruhi kekuatan mineral, kekuatan batu adalah yang pertama adalah komposisi mineral. Okey, mungkin dia batu yang sama, lokasi yang sama, tapi mungkin di kawasan ini dia banyak quartz. Kawasan ini dia katalah yang ini 90% quartz, yang ini 50% quartz. So komposisi quartz itu sendiri telah menyebabkan perubahan strength dia. That's why sebelum contoh yang lain adalah weathering. Okey. Mungkin dekat sebelah kanan kita punya weathering, sampel batu yang sama, weathering dia grade 1. Yang ke sebelah sini grade 3. Walaupun dia sama aras ketinggian, tapi mungkin ni terlindung dengan batu, ini terlindung ini terdedah dengan hujan. Jadi that's why dia terlalu hawa cepat menyebabkan kawasan yang sama tapi batu dia strength dia berbeza. Okey. Seterusnya faktor yang lain disebabkan oleh fracture. Okey, walaupun batu tu sama tapi kawasan sini dia less fracture, tapi yang ini banyak fracture. So strength dia berbeza. That's why bila material ni natural material dan kita tak boleh
kawal dia punya komposisi material dalam tu. That's why kita perlukan sekurang-kurangnya 10 sampel untuk test dia. Point dot test ni, dan data nilai dia yang paling rendah dengan yang paling tinggi kita kena buang, dan kita ambil 8 bakinya dan kita bahagi dengan 8 lah, kita dapat average baru satu data point load test. So point load test ni sebenarnya dia memerlukan data yang banyak. That's why nanti saya akan bekalkan awak lebih kurang dalam 100 data awak kena dapatkan nilai ni. So kalau 100 data tu baru berapa kan, sikit je kan. So that's why point load test ni kerja dia simple, tapi sample collection tu perlu banyak lah. Okey Akmal, mungkin line awak tu tak berapa clear, it's okay, tak apa. Nanti saya akan share video yang saya record ni untuk awak refer balik Biasanya internet awak lah. Okey. Okey, tak apa. Alright. Okey, so seterusnya kalau kita tengok dekat sini, penyelidik sebelum ni, okey, previous researchers, dia membuat korelasi antara point load index dengan unit axial compressive strength. Okey, UCS, okey. So kita tahu bahawa UCS ni kita perlu core sample. Okey, kita perlu core sample. Oh tersangkut-sangkut Alright, mungkin saya punya ni kot. Sekejap saya cuba cas dia sekejap. Okay. So guys, okay. So point load test ni dia adalah indirect test dan UCS adalah direct test. Jadi previous researchers dia menjadikan dia buat correlation antara point load test dengan unit axial compressive strength index ni, strength test. Jadi dia dapati bahawa correlation antara point load test dan UCS dia menghasilkan ni persamaan sama dengan UCS sama dengan alpha IS. Okey guys, alpha ni sebenarnya merujuk kepada conversion factor. Okey, macam mana Okey, saya tunjuk awak kat sini gambar ni. Okey. Ini salah satu contohnya. Okey guys, yang ini. Nampak tak? UCS. Okey, ini graf antara UCS dengan point load index. So bila dia buat correlation, dia dapat taburan data macam ni, dan bila dia buat garis lurus, dia dapatlah persamaan UCS sama dengan 24 IS. Okey guys, 24 ni dalam erti kata yang lain dia adalah kecerunan graf. Okey, ingat tak rumus kecerunan graf? Okey, rumus kecerunan graf M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey, so kalau awak buat kat sini, awak dapatlah dia punya kecerunan graf. Okey, so 24 ni adalah kecerunan graf. Okey, walau bagaimanapun, rumus ini adalah rumus standard bagi sandstone, quartzite, marikana, norite and Belfast norite ni. Tapi latest latest tadi correlation ni dia sebenarnya banyak. Okey, so kalau awak tengok ini untuk 20 20 A ni 20 untuk soft rock. Tapi kalau untuk hard rock dia 24. So gambar tadi, graf yang ini, okey, graf yang ini merujuk kepada hard rock lah. Okey. So, walau bagaimanapun, rumus ini, yang rumus 41 ni, dia merujuk kepada sampel yang mempunyai diameter sama dengan 50 mm. So, dia merujuk kepada gambar A tadi. Okey. So, yang silinder melintang tadi. Okey, silinder melintang tadi, barulah kita guna rumus yang ini. Tapi kalau kita guna sampel yang mempunyai diameter, sama ada dia irregular lam sampel ke, block sampel ke, ataupun axial load ni, okey, kita kena merujuk kepada equation yang kedua ni, yang mana D not equal to 50, so size correction is necessary. So rumus dia UCS sama dengan dalam kurungan 14 tambah dengan 0.175 darab dengan D. Okey, D adalah depth dia darab dengan IS yang awak kira ni tadi. So barulah awak dapat UCS untuk satu sampel. Okey, so alright. So habis. Jadi untuk lab 3 awak, yang pertama awak kena kira correction factor, awak kena kira diametrical test ni, block size ni, DE ni,
kemudian dapatkan A ni, masukkan dalam ni dan dapatkan correction factor. So darab dengan IS ni tadi. Okay, IS ni, so dapatlah awak IS 50. So kemudian awak kena masukkan dalam rumus ni untuk dapatkan UCS. Itu sahaja. Faham? Okay, ada soalan setakat ni? Ada soalan? Okay, suara saya dengar ke tak dengar ni? Faiz, suara saya dengar ke tak dengar Faiz? Okay, dengar. Okay, thank you. Dengar Alright, so ada soalan tak? Ada soalan? Okay, so kalau tak ada soalan, okay guys, saya akan bagi awak data. Okay, yang mana data ni adalah data granite. Okay, ni. So awak tengok, ini data granite. Okay, dan satu lagi saya akan bekalkan awak dengan data shale. Awak akan ada granite dan shale. Okay, so kita pergi ke data granite balik. Okay, so ini adalah data real lah dekat site. So awak kena analisis betul-betul. Sebab saya dah ada result dia. Kalau awak salah analisis, saya boleh trace. Awak salah kira ke tidak. Sebab kita ni kalau boleh kita nak buat, kita test biar kita boleh gunakan untuk design. Okay, design ni kan. Sebab kalau awak salah kira tak gunalah awak buat. Kan? So kita nak buat yang betul. Okay guys. Kita ada banyak sampel ni, saya tak ingat ni berapa, saya rasa dalam kurang 100 lah. Okay, kata kita tengok sampel yang pertama ni. So length dia 30. So depth dia, D dia 55. So upper width W1 dan lower width. Okay. So semua sampel ni bila dia ada upper width dan lower width merujuk kepada sampel irregular dalam sampel. Okay. So awak kena kira average width, senang je lah. So check dia punya D ni, requirement yang pertama. So D dia berapa, awak isi balik. So D over W kat sini lah. Kemudian 0.5 darab dengan D. So lebih kecil atau tidak daripada L ni lah. So L ni mana? Added length. So awak kena check balik lah. L ni awak isi balik lah yang ni. So load ni, okay, load ni sebenarnya saya dah sediakan untuk awak. Okay, ni load ni adalah real data. Okay, ni yang kita test. So dalam unit kilonewton. So ingat, kalau unit kilonewton kita kena darab berapa untuk dapatkan IS. Okay guys. So kemudian awak kena kira DE kuasa 2. So kemudian tentukan IS. So and then awak kira size correction factor. So awak tentukan IS. So senang sebenarnya, awak tengok rumus tadi, isi-isi saja. So ini merujuk kepada, kalau awak tengok ini ada 1, 2, 3. So ini merujuk kepada satu sampel lah. Okay, 1, 2, 3. So dapatkan average untuk 3 sampel. Kemudian untuk UCS, okay, masuk rumus yang tadi untuk 3 sampel ni juga, kemudian dapatkan average daripada 3 sampel ni. Okay, so settle. Buat semua ni. So guys, awak kena, boleh awak print balik saya punya data ni, dan awak kena tulis by hand. Awak tak boleh type guna Excel. Okay, so kalau Excel tu bukan kerja student lah, itu dah kerja advance. Okay, so awak boleh juga kira pakai calculator atau pakai Excel, tapi awak kena type balik kat sini. Okay, and then awak kena snap, compilekan dalam satu report nanti. So everybody kena buat benda ni. Semua wajib buat. Dan masukkan dalam satu laporan kumpulan. Okay, so seterusnya. Okay, so itu bahagian analisis tadi. Okay, kemudian kita masuk bahagian question and discussion. Okay, untuk question and discussion ni, satu report hanya saya nak satu saja. Jadi saya nak, katalah satu grup ada 5 orang, awak kena discuss untuk jawab ni. Bukan seorang saja yang jawab. Awak kena discuss. Satu soalan 5-5 kena bagi idea. Dua soalan yang kedua, soalan ketiga, keempat, masing-masing kena bagi idea, kena jawab. Jangan bagi seorang jawab. Sebab kalau awak bagi kawan awak seorang yang jawab, kualiti jawapan dia tak sama dengan 5 orang punya jawab. Okay, so saya boleh baca. Okay, kita tengok soalan ni yang pertama. Why point load strength index obtained are not recommended to be used as design input parameter? So senang. Jawapan dah ada, saya dah bagi tahu tadi, kan. So soalan yang kedua, describe generally different between index and indirect test. Lagi senang. Benda ni dah senang. Senang benda dah boleh jawab, kan. Okay. And then explain the discontinuous rock and the effect on. Lagi senang. Awak boleh bincang, cari kat internet ke mana-mana buku rujukan. Kenapa
kesan ataupun efek pengaruh discontinuities ni terhadap kekuatan batu. Saya dah terang tadi kan. So awak pergi cari, buat report awak the best lah, bagi tunjuk bukti, gambar kan, strength dia dan sebagainya. Kemudian soalan yang keempat ni, soalan yang keempat ni, guys, untuk lab 3 ni awak kena guna slide yang saya bagi ni awak jangan guna yang sebelum ni, sebab yang sebelum ni standard kelas. Ini adalah PKP nya sebab saya dah ubah, saya dah tambah kat sini. Soalan yang terakhir adalah discuss the factor that affect the differences strength values between granite and shale. Awak ada, tadi saya bagi awak granite dan shale, awak kena dapat semua data dan awak kena buat comparison. Bagaimana nak dapatkan comparison ni? Okay guys, saya cadangkan awak kena buat graf macam ni. Okay, so buat graf, satu graf granite, satu graf shale, then buat comparison. Kenapa granite atau shale lebih tinggi atau lebih rendah dan sebagainya, buat perbincangan. Okay, masukkan dalam report awak. Okay, dia ada faktor-faktor kenapa perbezaan kekuatan ini berlaku. So awak kena bincang lah. Alright. So habis empat soalan. Dan part yang terakhir ni conclusion. Okay guys, conclusion ni pun sama juga. Conclusion ni saya nak satu, tapi mesti ada 5 idea. Okay, dalam erti kata yang lain, dia ada conclusion ni ada 5 perenggan lah. So perenggan pertama, perenggan kedua, sebab ada 5 orang kan. So perenggan yang kelima lah. Dan pastikan setiap perenggan tu point dia tak sama. Jangan pula yang pertama ni cerita pasal ni, yang kedua cerita sama juga macam perenggan yang pertama, yang ketiga pun sama, tak nak. So awak kena discuss macam mana supaya conclusion tu memang betul-betul menjawab kepada objektif kita buat testing ni. Alright, so conclude your result of the point strength index and unit axial compressive strength index by rate it significant or application in civil engineering or construction industry. Okay, so buat yang terbaik lah. Okay, jangan buat sambil lewa je. Okay, buat betul-betul. Walaupun ni PKP, tapi dia tetap dikira lah sebagai awak punya report. Okay guys, ada soalan? Ada soalan? Ada soalan ke tak ada ni? Senyap ke semua ni pergi tempat lain? Okay, tak ada soalan Okay, so good. So kalau tak ada soalan, saya akan hentikan record ni dan saya akan attach semua lab sheet dan data ni di dalam WhatsApp dan awak boleh mulakan sekarang lah. Jadi saya akan upload video ni di dalam YouTube dan saya akan cuba bagi link dia secepat mungkin supaya awak boleh jadikan rujukan. Okay? Boleh? Okay? Boleh doktor. Okay. Boleh. Okay. So kalau tak ada apa, ready, saya akan close group ini. Sebelum tu, saya akan offkan dulu dia punya record. Tapi jangan leave group dulu sebab saya nak bagi attendance. Okay? Alright. Okay. So ready Okay, baik.